Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi. Apa khabar semua? Semoga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam bulan puasa kita melalui proses yang panjang, dan dengan proses ini mudah-mudahan membersihkan diri kita daripada sebarang unsur-unsur yang memutuskan hubungan kita dengan realiti, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan sambung lagi Masa Bayu akan sambung untuk episod yang seterusnya, dan kelihatannya semakin ramai yang memberi komen-komen dan juga secara peribadi mesej, dan di situ saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana pandangan-pandangan dan juga perkongsian tuan-tuan dan perempuan itu sebenarnya kita menambah nilai atas apa yang boleh kita kongsikan, kerana ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu tak terjangkau untuk kita fikirkan bagaimana luasnya, meliputi jauh daripada keupayaan kita kalau kita tidak mahu menyedari betapa Allah menyediakan semua dalam keadaan yang penuh sempurna, terpulang pada kita untuk kita memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan sambung lagi bagaimana dengan analisa-analisa yang sebelum ini. Makin jelas peranan pemikiran rasional, hubungan dengan Imam Mahdi, dan lebih-lebih lagi hubungan dengan Rasulullah SAW, kemudian menghubungkan kita dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah terangkan sifat, saya dah terangkan tentang proses, nilai tetap dan hukum yang perlu kita pakai. Macam mana kaedah yang kita nak pakai. Ada hukum 4 yang telah saya jelaskan dalam episod video yang sebelum ini. Jadi sebelum tu saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan kerana kita ingin berkongsi-kongsi pandangan, dapat kita berdiskusi dengan lebih ramai pihak lagi, dan semakin ramai sebenarnya pun dah subscribe YouTube saya, channel saya. Saya tak ada monetize tuan-tuan dan puan-puan. Tak monetize berarti saya tak dapat apa-apa pun saya buat video ni. Jadi saya ditanya oleh saya dihantar oleh satu mesej daripada Google, beritahukan saya layak untuk monetize, tapi saya belum lagi praktiskan. InsyaAllah mungkin ke depan saya monetize, manalah tahu. Ada juga sedikit hasil daripada situ, tapi bukan itu matlamat saya. Jadi saya minta jasa tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh sharing carikanlah, panjang-panjangkanlah kita berpesan-pesan kepada kebaikan atas apa yang kita lihat dan kita dengar, boleh kita berikan kepada orang lain. Jadi saya minta tolong, kalau boleh sambungkanlah kepada ramai pihak lagi tentang diskusi ini, kerana bukan untuk saya nak jadi popular, tidak tuan-tuan dan puan, tapi saya nak lebih ramai lagi dapat berkongsi dengan saya. Jadi lebih ramai yang lihat, lebih ramai yang tengok, mungkin di situ saya dapat belajar banyak lagi bila datang persoalan-persoalan untuk kita perbaiki. Kembali kepada topik kita hari ini, adalah persoalan tentang, kita dah cerita tentang macam mana nak gunakan, macam nak laksanakan. Ada 4 hukum dalam sebelum ni. Hukum pertama pola, yang kedua kadar, yang ketiga berpasangan, yang keempat keseimbangan, iaitu hukum Z. Jadi hari ini saya akan perincikan lagi pada tuan-tuan dan perempuan, iaitu permulaan berfikir. Permulaan berfikir, kita dah ada teori, macam teori kita ada teori, kita kena ada practicality-nya pula, practical. So kalau kita belajar di universiti, belajar, lepas tu habis 3 tahun, 4 tahun masuk pergi practical. So maksudnya kita nak apply, kita nak gunakan apa yang kita dapat, teori-teori yang kita dapat. Maka teori dan practicality tak boleh dipisahkan. Cuma yang agak ketara dalam sistem pendidikan hari ini
Yang peliknya lah, bila saya bertanya dengan student-student saya yang sebelum ini belajar di universiti-universiti, dan selalu jawapan yang mereka beri, mereka katakan, Pal, sebenarnya bila belajar teori, tapi bila kami pergi ke lapangan, tak sama pun dengan teori. Practicality tak sama dengan teori. Jadi pada saya itu satu yang agak berbeza lah daripada konsep yang saya pegang. Teori dan practicality adalah atas himpunan yang sama. Kalau dalam alam teologi disebut PG dengan PL. PG itu proses gabung dan proses lerai. Teori itu adalah satu sumber, satu konsep yang bergabung, kemudian dileraikan dengan practicality. Jadi panggil PL, proses lerai. Jadi bagi saya, apa pun pendekatan tu kena jelas dulu. Falsafah pendidikan tu kena betul dulu. Dia punya metodologi dia, dan dari segi analogi setiap proses tu kita kena kenal dulu. Maka sama juga kita nak cerita tentang Imam Mahdi. Masih lagi berlegar kisah Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, kerana topik ini perlu saya ketengahkan sebagai satu model di situasi kita hari ini, dengan situasi-situasi yang dikatakan telah sampai masanya tahun ini, tahun 2024, Imam Mahdi akan keluar daripada persembunyian ataupun dalam suasana yang tidak dikenali. Dikatakan tahun ini dah cukup dah waktunya kerana peristiwa kejatuhan Ottoman, Jadi banyak kisah-kisah yang perlu kita rungkai. Tetapi hari ini saya, Mas Abayu, ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan merungkai dengan rasional, dengan akal yang Allah bagi. Jadi hari ini saya nak sambung tentang permulaan dia, teori dan practicality. Maka practicality itu perlu wujud berdasarkan teori. Maka teori kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu teori dia. Practicality dia adalah sunnah. Boleh faham? Teori Al-Quran, practicality sunnah. Maka sunnah itu mempraktikkan apa juga teori yang dia perolehi. Maka di situ datangnya peranan Rasulullah SAW yang menjadi practicality kepada teori, iaitu teorinya adalah Al-Quran. Ini yang selalu berlaku pertentangan kerana kita mengambil teori-teori yang berbeza-beza untuk kita praktikkan. Maka bila kita praktikkan itu tidak dapat kita himpunkan sebagai satu teori yang sama, sebagai satu teori ataupun satu sumber yang sama untuk kita praktiskan. Maka berlakulah perbezaan-perbezaan ataupun permasalahan-permasalahan berdasarkan practicality. Kenapa? Practicality itu tidak 100% berdasarkan kepada pada teori yang sama. Ini yang selalu berlaku, dan inilah yang menyebabkan pertentangan, perbezaan pendapat dan perbezaan dari segi kefahaman. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Saya ulang balik. Teori dan praktikal. Teori pada pemikiran rasional berbalik kepada satu-satunya sumber yang telah saya jelaskan sebelum ini, ketetapan Al-Quran. Saya tak nak laju-laju lah bercakap. Cuma bila saya cakap perlahan ni, masa jadi panjang. Sabar sikit lah bila tengok video saya ni. Kalau setakat nak video pendek-pendek, saya tak boleh buat macam TikTok. TikTok tu mungkin pendek lah, tapi saya nak sampaikan mesej tu biar jelas. Teori ketetapan Al-Quran. Sebab nak balik kepada pemikiran rasional. Practicality adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah yang akan menghimpunkan kita mendapatkan satu jawapan yang khusus dalam konsep berfikir, dalam pola berfikir, dalam meletakkan asas yang pertama. Maka di situ datangnya peranan Rasulullah SAW kepada kita, menjadikan diri dia practicality. Sebab itu saya sebut dia orangnya praktis. Praktik apa? Praktik apa yang dia dapat. Praktikal ni maksudnya orang yang praktis. Orang yang praktis ni dia melakukan setiap tindakan dia berdasarkan apa yang dia dah percaya, apa yang dia dah perolehi. Maka Rasulullah berpegang kepada Al-Quran kerana Rasulullah tidak berpegang kepada yang lain. Dia tak pegang kepada mana-mana kitab kerana dia yang menerima kitab Al-Quran. Dengan Al-Quran itu tadi barulah dia jadikan sebagai teori untuk
pelaksanaan. Itu kalian ingat 7 nilai tetap. Pertama terima, kedua pelaksanaan, teori, praktikal. Okey, mudah faham ya. Jadi permulaannya tu kita mengenal teorinya dulu dan kemudian kita pergi kepada practicality. Berbalik kepada practicality, ada permulaan dia. Jadi di sini saya nak berkongsi, saya nak sharing secara teknikal sedikit, ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu jauh, biar kita orang awam dapat memahami dan tidak terlalu teknikal. Iaitu permulaan kepada practicality di sini. Faham ya? Di sini. Maka practicality datang pada bahagian otak. Sebab tu adalah proses yang akan menghimpunkan semua nilai-nilai yang ada dalam tubuh badan manusia. Maksudnya bagaimana? Semua disambungkan ke otak. Saraf-saraf kita, ya, tubuh badan kita, semua ada hubungan langsung dengan otak. Otak ni macam prosesor lah, macam prosesor komputer. Dia memproses. Jadi kalau ada sebarang sekatan ataupun terputus hubungan sebahagian daripada anggota ataupun saraf-saraf yang ada, nerve yang ada dengan otak, maka kita akan lihat berlaku kepincangan. Dalam alam teologi kita sebut GCP. GCP ni iaitu Generic Corrupted Pattern. Okay. Jadi dia corrupted. Sebab tu kalau kita lihat orang yang kena stroke, otak dia dah ada masalah sikit, dia akan tangan dia akan lemah. Sebab apa? Bukan tangan tu yang masalah, tetapi kerana signal tu dah tak sampai ke tangan dia, darah tak mengalir sebab tak ada arahan, maka itu yang menjadi masalah bagi fizikal badan dia. Jadi ini menjelaskan pertama, praktikal datang daripada otak. Jadi nak kena otak lah. Jadi saya nak beri sikit tentang fact finding. Pemikiran rasional, practicality-nya bermula dengan otak. Jadi kita kena gunakan otak kita untuk berfikir. Maka dalam konsep otak, dia ada proses dia yang bermula dengan akal. Ingat tak yang saya katakan sebelum ni? Akal, fikir, ikhtiar, usaha. Maka itu keempat-empat ni adalah proses perenal yang perlu ada tangible factor dia. Perlu ada sesuatu yang fizik, iaitu otak. Boleh faham? Jadi otak manusia, ini berdasarkan pada neuroscience yang telah diterima sebagai umum lah. Ini saya sentuh sedikit supaya masing-masing dapat melihat, dan lepas ni buatlah kajiannya, buka internet tu, Google lah apa maklumat yang saya bagi ni, cari betul-betul. Iaitu diterima pakai oleh semua ya, neuroscientist di dunia, neuroscience, orang yang berkait tentang otak, kajian otak, menyatakan bahawa mereka sepakat otak manusia adalah satu rangkaian sel-sel yang bergabung dalam kapasiti yang memenuhkan keperluan seluruh tubuh badan manusia. Dalam arti kata lain, dia macam prosesor lah, macam Intel yang memproses semua sistem-sistem yang kecil. Jadi adalah sel-sel yang dinamakan neurons. Okey, boleh faham ya? Neurons. So neurons ini adalah satu sistem sel induk. Sel induk yang bergabung daripada satu sistem kecil sel yang disebut sinaps. Okay. Jadi Pak ni baca buku ke tidak? Memang saya mengajar benda ni pun dalam bidang alam teologi. Sebab alam teologi kita punya disiplin sendiri. Jadi kita ada disiplin bahagian syllabus bahagian perubatan namanya altamedik. Saya mengajar dalam bidang perubatan juga, tetapi bukan perubatan alopati ataupun homeopati ataupun yang lain, tapi perubatan altamedik. Altamedik ni adalah alam teologi lah, ambil daripada alam teologi, maka alam teologi daripada Quran. Jadi dalam konsep ni tadi cuma nak buat perbandingan wujudnya satu ketetapan daripada ilmu sains konvensional bahawa
hitungan yang diterima pakai untuk memahamkan fungsi otak adalah berkaitan dengan jumlah neuron di dalam otak manusia. Jumlah neuron yang ada pada otak manusia yang diterima ya, tetapi boleh diperdebatkan lagi lah, bukan maknanya dah tetap tidak, tapi diterima sebagai satu asas untuk perbincangan ilmiah bahawa setiap manusia ya, yang lahir saja dia mempunyai kapasiti yang telah ditetapkan apabila sampai kepada proses matang dia. Proses matang dia adalah sebanyak 100 bilion neuron. Maksudnya dalam otak kita ni ada 100 bilion sel otak yang namanya neuron yang berfungsi untuk memproses pemikiran, menyimpan data, mengatur data dan berbagai-bagai lagi. Maka setiap satu neuron itu tadi dia macam gelas. Bagi saya analogi itu mungkin mudah. Macam gelas, cuba ambil gelas tu, tuangkan air dalam gelas, maka air yang masuk dalam gelas itulah informasi-informasi apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semua akan masuk dalam gelas. Tetapi peranan neuron itu hanya satu data, satu neuron, satu data, satu neuron, contohnya macam tu. Tetapi data neuron ini tadi tu dipecahkan lagi kepada sinaps, sel lebih kecil lagi, masuk data A, B, C ke dalam tu contohnya. Jadi kerana kompleks ya, kajian otak sangat kompleks, dan saya pun dah menulis buku tentang otak dan dah ada dia punya pattern dan juga proses-proses dia. Satu buku tu dekat dalam 900 pages ya, tebal. Saya tunjukkanlah macam mana otak tu berjalan. Ini saintifik ya, bukan cerita, bukan lakaran-lakaran gambar biasa, tapi ada dia punya aturan. Jadi apa yang nak saya terangkan di sini, semua kita ni ada 100 bilion neuron. Nak mudah faham. Tapi kenapa kita berbeza? Kenapa kita lihat ada yang lebih cerdiknya, ada yang kurang cerdiknya, ada yang lebih dia punya pencapaian, ada yang kurang pencapaian dia. Maka di sinilah yang dikatakan aktif neuron dan pasif neuron. Ada neuron ni ada dua. Satu yang aktif, satu yang pasif. Itu kadang-kadang kita dengar bila disebutkan, ini selalulah biasa kita dengar, makan kismis otak cerdas, tambah neuron. Itulah maksud dia, tapi sebenarnya itu hanyalah pernyataan lah. Kita tidak mau menidakkan, tapi itu contoh-contoh nak mudah faham. Jadi bila membezakan manusia seorang kepada seseorang adalah jumlah neuron yang aktif. Okay? Jadi maksudnya walaupun dia ada 100 bilion ni bukan juta ya, bilion neuron yang ada dalam otak masing-masing, tetap jumlah yang aktif berbeza mengikut individu. Ini kajian-kajian yang mereka capai lah. Malah mereka telah mengambil otak Albert Einstein, ya. Otak Albert Einstein, kerana Einstein ini dikatakan manusia yang paling cerdik sekali dalam penerimaan mereka lah. Ini tak cerita Socrates ke Aristotle, otak dia dah tak ada dah. Ini kita cerita tentang generasi yang baru, yang moden. Maka bila mereka lihat tu, dia kata cerdik sangat Albert Einstein, terlalu intelligent, intellectual dia sangat tinggi, berbeza dengan orang lain. Sampai dia lupa nak sikat rambut dia. Tengok Albert Einstein tu rambut macam tu, sampai banyak sangat berfikir, sampai diri dia pun dia tak boleh nak urus. Ini hanya senda gurau je lah, jangan ambil berat sangat. Jadi maksud saya kat sini, Einstein ni dikatakan sebagai god of physics kepada kebanyakan saintis-saintis moden, kerana cerdiknya dia ni. Dan akhirnya dia mengeluarkan satu teori relativity, E equal to mc square. Cuba cek dekat internet apa kesan daripada E equal to mc square. E itu vector energy, ya, mass dengan kelajuan. Jadi daripada situ mereka dapat mengkaji satu pendekatan untuk menghubungkan jisim-jisim dan menghubungkan manusia dengan relativity. Maksudnya relatekan dengan alam, relatekan dengan apa sekalipun. Dan beliau telah melakukan kajian sampai seumur hayat dia tentang macam mana proses hubungan di antara satu sama lain berdasarkan kepada faktor energi sebagai constant factor.
Okay, sebagai constant factor. Jadi saya tak nak cerita lebih-lebih lagi lah, banyak lagi kisah nak sembang tu contoh. Jadi dengan penemuan beliau tu, akhirnya hari ni semua akan berguru dengan dia. Jadi siapa yang belajar teknikal, belajar teknologi, jadi orang-orang saintis apa semua, kalau tak kenal Albert Einstein ni macam ada masalah lah. Jadi bila dia mati, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Otak dia tu diambil otak dia tu, belah, potong, mati, potong, ambil, keluarkan tengkorak dia tu, otak tu diambil dan disimpan untuk apa? Untuk dikaji. Macam mana baik pandai sangat Einstein ni? Macam mana dia ni boleh jadi sampai begitu, sampai boleh keluarkan idea-idea yang hebat, sampai keluarkan teori-teori yang tak terjangkau oleh ribuan manusia, jutaan manusia pada masa tu? Maka jawapan dia di sini, tuan-tuan dan puan-puan, setelah mereka buat kajian, mereka kata Einstein, otak dia yang aktif waktu tu lah. Tapi sekarang ni dah banyak perubahan-perubahan jawapan. Tetapi saya ambil lah ni sebagai contoh ya. Waktu saya buat kajian dulu, dikatakan Einstein memiliki otak aktif daripada 100 bilion neuron tu tadi, 7% saja. Einstein, otak dia yang aktif 7%. Dengan 7% otak yang aktif, beliau jadi Einstein. Bermakna baru 7% digunakan otak dia. Jadi ada baki berapa, tuan-tuan dan puan-puan? 93% yang tak digunakan. Dengan hanya menggunakan 7% otak dia, dia telah membangunkan satu teori, membangunkan satu revolusi teknologi, revolusi sains yang menjadi pegangan kepada semua ahli-ahli sains hari ini. Okey, seterusnya, sebab ni kita nak gaji pemikiran rasional ni. Nak faham ni macam mana pemikiran rasional yang Pala cakap ni. Bukan sekadar bercakap macam motivasi, tidak. Ada teknikalnya, ada formulanya, ada sejarahnya, ada prosesnya. Jadi mereka pun buat kajian lagi. Mereka mengkaji apa perbezaan yang mereka perolehi, lalu dikatakan bahawa ia meletakkan intelektual individu dengan jelas. Maksudnya di sini, apabila kita lihat seseorang itu, tahap intelektual itu tadi akan kita dapat kesan. IQ dia, sebut IQ, intelektual dia akan dapat dikesan berdasarkan aktifnya neuron yang ada pada otak. Jadi kalau dihitungkan, mereka letakkan pengkelasan. Pengkelasan tu maksudnya dari segi kadar IQ. Sebab IQ ni akan berbalik kepada pemikiran, yang akan berbalik kepada intelektual atau tidak intelektual. Itu kita akan lihat di situ. Kenapa tetap berbalik kepada jumlah neuron yang aktif. Daripada kajian itu, mereka telah menemukan, ini semua boleh dilihat dalam internet banyak. Ni jangan tengok internet blog biasa. Tengok kepada jurnal-jurnal yang ada kredibel, yang ada pengkajian yang empirical lah. Ini maksud saya gitu. Mereka telah meletakkan satu kategori level tertentu. Contohnya 120 IQ ke atas, bawah 120, ada 100 tu macam mana. Kalau bawah 100 dikonsider sebagai apa level dia. Kalau 120 ke atas tu apa, 140 IQ tu berapa. Jadi daripada situ mereka menilai intelektual. Daripada intelektual itu mereka akan dapat memahamkan macam mana rational thought, pemikiran rasional yang dimiliki oleh individu. Jadi saya nak rumuskan di sini, saya nak permudahkan sebab banyak benda lagi kita nak menghubungkan Perinol ni, macam mana nak dilaksanakan permulaan dia. Jadi saya tak mau terlalu banyak sangat pergi ke jauh. Cuma perlu contoh. 7%, kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dapat aktifkan neuron
sel otak sebanyak 7%, dah sama level dengan Albert Einstein. Okay. Dan sekiranya mencapai 6%, ni 6% aktif otak, kurang 1% daripada Albert Einstein, itu dipanggil genius. Orang yang genius. Jadi genius ramai, tapi tak seramai orang yang biasa lah. Kemudian bagaimana pula lagi? 6% aktif neuron, ya, adalah manusia yang normal saja. Dan bawah 6%, 5%, bawah 6% 5.5, 5.3 sampai 5.9, itu adalah mereka-mereka yang dikatakan lemah, IQ dia rendah. Mereka ini semua buat kajian, bukan saya bercakap begitu saja, ya. Saya pun ada kajian saya dan mereka pun ada kajian mereka. Okay. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, perbezaan manusia pada intelektual dia, kepada pola fikir, proses berfikir dia, akan berbalik kepada tangible factor neuron yang dia miliki. Jadi apa kelebihan sebenarnya yang nak kita bicarakan dalam soal ni? Berbalik kepada permulaan berfikir yang saya cakap tadi tu. Permulaan macam mana perinol ni boleh kita tekankan. Kita kena tahu otak kita tu macam mana prestasi dia. Jadi macam mana maksud PAL ni? Kalau kita pakai komputer, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita buat kerja lambat saja dia nak siap, tunggulah 2 minit, 3 minit baru dia habis baca. Maka apa kita buat? Kita tambah RAM, kita tambah mungkin tukar SSD, kita tukarkan komponen atau kita tukarkan CPU yang lebih laju. Maksudnya lebih banyak dia boleh proses. Maka sama dengan otak kita. Kita kena tambah jumlah neuron yang aktif untuk meningkatkan keupayaan kita berfikir. Ini belum cerita lagi berfikir menggunakan Al-Quran secara yang saya terangkan, ya. Ini baru saya nak masuk pada faktor yang menyebabkan kita boleh berfikir. Rasional tu belum sampai untuk saya tekankan secara sepenuhnya. Saya nak beritahu mana alat dia. Kalau nak potong tu, pisau, kita cari dulu pisau. Contoh macam tu. Cara memotong tu belum sampai lagi. Tapi kita nak cari apa yang boleh memotong. Maka jawapannya adalah pisau. Kita belum bercerita lagi potong dia, cara dia macam mana. Tapi saya dah terangkan semalam dan sebelum-sebelum ni. Ini teori dia, ini formula dia, ini sifat dia, itu dah saya terangkan. Tetapi hari ini saya nak cerita tentang fizikal dia dulu. Sebelum kita berfikir, kita kena tahu kita berfikir guna apa? Guna otak, bukan guna hati. Okay? Bila otak, perinol. Guna hati, perinaf. Saya dah terangkan sebelum ni. Okay. Dan ingin saya terjemahkan di sini berdasarkan kajian. Ini agak berat, tapi terpaksa kita hadam dan terpaksa kita terima hakikat ini tadi. Di sebelah Asia khususnya, dan lebih-lebih lagi umat Islam, kita guna kurang daripada 5%. Berat kan? Sebab itu kita ketinggalan dalam faktor intelektual. Kita kurang daripada aspek teknikal dan teknologi. Sumpama kita hari ini, umat Islam, kita masih lagi gunakan komputer tahun 80-an, tak ada, okey, katalah tahun 90-an atau 20 tahun yang lepas, komputer yang 20 tahun yang kita gunakan, dan negara-negara barat, orang barat menggunakan komputer yang sekarang ni. Macam mana kita nak lawan dia? Dan kita ketinggalan. Bila kita ketinggalan, kita rasa kita dianiaya, kita rasa teraniaya. Tapi sebenarnya kita gunakan komputer lama. Macam itulah otak kita. Otak kita tak berfungsi pada maksimal value.
Jadi menarik kalau kita nak ceritakan tentang otak ni. Jadi hari ni saya nak bercerita tentang otak yang dimiliki oleh mereka-mereka yang paranoid. Jadi bayangkan tuan-tuan dan perempuan, dunia hari ini peratusan yang tertinggi, majoritinya yang berada di berjalan di atas muka bumi, yang bekerja dan sebagainya, 99% dalam lingkungan 5%. Baki 1% adalah mereka yang berada pada tahap 6%. Dan mereka yang 6% itulah yang kita katakan golongan-golongan elit-elit yang menguasai dunia. Kenapa? Sebab dia pakai komputer moden, kita pakai komputer zaman 80-an, 90-an. Macam mana kita nak lawan? Jadi, bila kita lihat dalam sistem ekonomi kapitalis, kita pun marah. Kawan-kawan saya yang hebat-hebat dalam perniagaan asyik bercerita saja, kita masanya kita nak bangunkan ekonomi Islam. Inilah masanya, lebih-lebih lagi dengan masalah-masalah di Malaysia ni kita kena bangunkan. Tapi bila diminta untuk practicality, masih guna lagi sistem kapitalis. Hancur. Jadi, macam mana nak buat? Kita pakai komputer tahun 90-an. Mereka pakai komputer tahun yang terkini. Jadi, 1% menguasai dunia kerana intelektual itu mereka miliki. Mereka tahu di situ posisinya dan mereka ada kelebihan berbanding dengan kita. Kalau konsep itu kita tidak boleh faham, saya jelaskan lagi, permudahkan lagi bahasa ni. Macam kita ambil air. Kita ambil air satu jug. Kalau di Malaysia disebut jug, kalau di Indonesia dipanggil apa? Satu bekas tu. Kita tuang air. Kita tuang air, dapat satu gelas. Oh, ada boleh tambah lagi gelas 2, gelas 3. Satu jug tu kita dapatlah 5 gelas contohnya. Jadi kita pun pergi ambil lagi, masuk lagi 5 gelas. Ambil lagi, masuk lagi 5 gelas. So kita kena sediakan gelas-gelas. Maka gelas-gelas itulah neuron contohnya. Dia berbentuk kotak kubus, dia bentuk kotak. Jadi itu teknikal lah, nanti kita akan cerita kemudian. Daripada situ, apa yang mereka buat? Mereka bawa satu bekas, dia tuang. Dia boleh tuang 100 gelas. Sebab dia ada 100 gelas, kita ada 5 gelas. Jadi dia punya air lebih daripada kita. Itu konsep intellectual, rasional, otak manusia berfungsi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2011 tak silap saya, 2010, Presiden Barack Obama melakukan satu program khusus, National Project, dalam kajian meletakkan bagaimana nak kaji tentang otak manusia. Brain mapping. Boleh kaji, boleh research. Kenapa mereka fikir tentang itu? Kerana mereka tahu ilmu otak, sains otak akan siapa yang menguasainya akan menguasai dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah yang berlaku di Singapura. Apa yang mereka ada berbanding dengan Indonesia yang segala macam sumbernya ada. Malaysia juga contohnya. Tapi mereka tak ada apa-apa. Air yang mereka gunakan pun ambil air kumbahan, air-air yang dah lepas digunakan, air najis, mereka bersihkan balik buat untuk, saya tak sebutlah buat minum, tapi mereka ambil air kumbahan, mereka gunakan teknologi. Mereka tak ada sumber air, ambil air daripada Malaysia. Jadi Malaysia yang hantar air, kalau dipotong air, keringlah Singapura, tak ada air nak minum contohnya. Nak sampai tambahkan lagi, mereka ambil air laut, bersihkan air laut itu, tapis, jadikan air tawar. Macam mana mereka buat itu semua? Guna otak. Tetapi realitinya Singapura, negara yang paling kaya, yang antara yang kaya di dunia pada hari ini, tanpa ada sumber asli.
tanpa ada sumber-sumber bumi. Maka apa yang mereka lakukan, pemimpinnya? Mereka katakan begini, Lee Kuan Yew, sesungguhnya Singapura tidak memiliki apa-apa aset. Kita tidak ada harta, tidak ada keluasan tanah, tapi kita ada satu harta yang boleh kita jadikan proses untuk kemakmuran bagi negara Singapura. Apakah itu? Sumber daya manusia. Jadi, dinaikkan sumber daya, maka itulah menekankan peranan intelektual, otak berfikir, rational thinking, dengan meletakkan begitu banyak proses-proses penyelidikan. Kalau di Indonesia disebut riset, kalau di Malaysia disebut penyelidikan, R&D kepada otak. Dan akhirnya di Singapura manusia itu dianggap sebagai aset kerana dia menambah nilai daripada sesuatu yang bersifat raw ataupun bersifat yang belum ada nilai, ditambah nilai kerana ada intelijennya di situ. Di mana Indonesia, di mana Malaysia hari ini? Dan baru-baru ini minta maaf ya, sahabat-sahabat Indonesia, saya minta maaf kalau saya teguran saya ini satu yang menyinggung perasaan. Saya sangat dekat dengan Indonesia, saya selalu juga ke Indonesia, Aceh, Sumatera, ke Pulau Jawa dan ramailah ya tempat-tempat saya selalu berhubung. Dan saya nyatakan begini, saya bercakap berdasarkan fakta. Maka kajian yang telah dilakukan di Indonesia, rata-rata orang Indonesia IQ-nya bawah 100, dalam arti kata lain 5. Sebab itu segala sumber daya bumi dimanipulasikan oleh orang yang ada kapasiti 5% dan ke atas. Itu aja. Jadi sebab itu akhirnya tidak ada upaya untuk membangunkan harta-harta yang Allah berikan. Tidak ada kemampuan, tidak ada kapasiti. Practicality, pemikiran rasional itu tidak berlaku. Dan sekarang peristiwa ini sedang berlaku di Malaysia. Lihatlah apa yang berlaku kepada remaja-remaja hari ini. Tidak ada sesuatu pun proses pendekatan pendidikan yang berteraskan kepada pemikiran rasional. Lebih kepada memudah cara sahaja. Nak cepat kaya, jadi influencer, tak payah lagi nak belajar. Saya kecil-kecil dulu, umur saya 17 tahun, 18 tahun, saya membina rumah untuk keluarga sendiri. Cari ke hutan, cari ke laut, ke sungai sebagai untuk kehidupan, tempat buang sampah. Tapi hari ini, remaja hari ini tidak diberikan kekuatan sedemikian. Maka inilah akhirnya berlaku kerosakan-kerosakan. Kembali kepada persoalan otak ini tadi. Einstein sebagai satu piawaian standar. Maka apakah standar kepada Perinol? Siapakah standarnya? Adakah manusia yang mempunyai lebih lagi pada 7%? Maka jawapan daripada saya, ada. Anda bagaimana? Ini kajian ya, ini kajian yang saya buat ya. Para rasul adalah manusia-manusia yang ada kelebihan aktif neuronnya itu lebih daripada 50%. Tinggi. 7% jadi Albert Einstein, bayangkan 50% ke atas. Nanti akan bertanya dengan saya, Pal, mana faktanya? Mana buktinya? Belajar Perinol dulu, nanti kita tunjukkan bagaimana bukti itu dapat kita lakukan, dapat kita buktikan. Ya. Dan di dalam para rasul yang ada itu tadi, yang tertinggi ada satu sahaja. Siapakah beliau? Pasti tuan-tuan dan puan-puan pun dapat tahu. Terus dapat tangkap. Rasulullah SAW adalah Perinolis yang memiliki nilai kapasiti neuronnya 100%. Maka dari situlah kita akan faham kenapa beliau menjadi manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah berselawat kepada beliau, memerintahkan malaikat juga berselawat kepadanya.
kewarasan Nabi Muhammad SAW, intelektualnya itu tidak ada tolok bandingnya. Boleh faham? Dah lama dah ni, dah 40 minit dah ni. Kau nak bercakap terus 4 hari pun tak selesai, 4 bulan pun tak selesai. Palma saya bercakap terus, tahu-tahu dah janggut dah panjang, rambut dah panjang, muka dah keriput, tahu-tahu dah 40 tahun bercakap. Tak mustahil lah, dah mati dah 40 tahun untuk membicarakan soal otak saja. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan darjat otak itu sangat tinggi. Dia letak di atas kepala kita, tidak diletak di bahu ke, di perut ke, di lutut ke, di dalam satu ruang yang dijaga dengan tengkorak yang sangat keras supaya tidak rosak, tidak tersentuh. Maka diletakkan semulia-mulia tempat di tertinggi, lebih tinggi daripada hati yang menjadi raja kepada tubuh badan manusia. Ini permulaan untuk kita berfikir rasional. Faham ya? Allah letakkan otak kita di atas sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan di sini, di sini. Jadi kenapa kita rendahkan otak kita? Tetapi saat bila kita memahami akal itu berserta dengan Al-Quran, dia akal campur Al-Quran Perino, apabila dia kembalikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tunduk, dia akan sujud kepada Allah. Ni orang yang perinol ya. Lihat, otak yang satu waktu tadi dikatakan tertinggi di kalangan apa-apa anggota yang ada dalam tubuh badan manusia, bila berdiri, otak yang tertinggi sekali. Tapi saat tunduk kepada yang mencipta kita, yakni tunduk kepada Allah, mereka yang perinol, iaitu sujud kepada Allah, maka kepalanya tu di bawah, punggungnya lebih tinggi. Kalau Indonesia pundak ya, punggungnya. Tak nak sebut yang satu perkataan tu, tak sesuai. Punggung ya. Lebih tinggi kalau kita sujud macam tu. Ini kepalanya, ini punggungnya di atas. Hinggakan punggungnya itu juga lebih tinggi daripada otak kita. Begitulah derajat dan martabat bagi proses perinol. Jelas? Jadi apa yang ingin kita sampaikan dalam soal kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap sesuatu tu ada permulaan dia. Kita ambil sedikit demi sedikit. Kita mengkaji dengan cara yang praktikal. Saya dah terangkan tentang sifat, saya dah terangkan tentang konsep. Hari ini saya terangkan mana nak mula. Maka permulaan yang gunakan otak yang Allah kurniakan kepada kita. Maka persoalan yang seterusnya, persoalan yang ingin kita fahami terlebih dahulu, macam mana caranya ya nak tambah nilai otak kita tu? Macam mana kita nak tambahkan neuron kita itu? Boleh ke Tuan Pal? Boleh tak kita tambahkan neuron kita ni? Sekarang saya 5%, saya nak tambah jadi 6, saya nak tambah jadi 7, saya nak tambah jadi 10. Jawapannya ada. Tetapi persoalannya ada dua. Percambahan struktur, kita panggil percambahan struktur, dan percambahan yang tidak struktur. Artinya dia bercambah tapi dia tak balance. Kita nakkan percambahan yang balance di antara kiri dan kanan otaknya, EQ dan IQ, di antara jiwa dan di antara rasional. Perlu ada keseimbangan. Maka ada caranya. Apa caranya? Baca Quran ke, Pal? Ataupun kita adakah cara-cara tertentu untuk kita tambahkan neuron? Oh, makan buah kismis ke? Tuan-tuan dan puan-puan, ada caranya. Telah lengkap caranya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sunnah dia, ada kaedahnya, ada latihannya. Sampai masa nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia ada aturan dia juga. Macam mana nak cambah otak kita, bercambah menjadi
banyak, tuan-tuan lepas ni akan menjadi manusia yang ada 10% lebih daripada Einstein. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan akan mengenal Allah beribu kali ganda daripada sekarang. Contohnya, tak nak ke? Okey, itu tuan-tuan dan puan-puan, saya tak dapat nak sambung banyak-banyak lagi. Kepala saya pun dah sakit dah belakang ni. Dah banyak sangat guna neuron dah ni. Okey. Apa yang dapat saya katakan, saya nak letakkan satu bahasa yang untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba hadamkan. Macam mana saya katakan sebelum-sebelum ni, saya tidak bercakap dengan menggunakan mana-mana skrip, tak menggunakan mana-mana persediaan-persediaan. Saya meluahkan apa yang saya lalui. Maka saya menggunakan bahasa neurons yang meletakkan perinol dalam setiap proses. Bagaimana ya bahasa yang ingin saya jelaskan sebagai penutupnya? Hakikat realiti kita kembali kepada yang hakiki. Apabila kita merenung, jangan kita lupa setiap sesuatu itu ada permulaannya. Jauhlah kita berjalan. Renungkanlah apa yang kita lihat dengan apa yang ada. Tapi jangan lupa, sesungguhnya segala upaya itu datangnya daripada Maha Esa. Macam mana? Bahasa apa tu? Itulah bahasa indah yang ada dalam pernyataan rasional di dalam Al-Quran. Bukan berpantun-pantun, bukan bersloka, bukan berpuisi, bukan bersyair, tapi mengeluarkan jiwa yang penuh dengan meletakkan keindahan-keindahan yang ada di sekeliling kita, dilafazkan, dilaksanakan, baru kita datang kesabaran, kita datang ketenangan, kita datang rasa ikhlas dalam diri atas apa yang kita perolehi. Kita tak ada sombong, rasa kita tahu, kita rasa kita dah jumpa orang yang lebih hebat, yang kita rasa kita benar. Kita sentiasa berbuka diri. Hakikat jalan itu sentiasa mempunyai duri-duri. Daripada duri-duri itu terluka kaki. Bila kaki terluka, kita mulalah merasa sesuatu itu hukuman daripada Maha Esa. Hakikatnya, Allah tidak menghukum sesiapa. Kita yang menghukum diri sendiri. InsyaAllah, semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai permulaan untuk kita lebih mengenal diri, mengenal pencipta kita, dan persiapan untuk kita sama-sama lepas ni bersama dengan saya, Mas Abayu, merongkai mengenal siapakah hakikat Imam Mahdi.